Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar sidang penonton sekalian? Saya lagi bersama dengan saya Da'i Luqman menerusi rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Alhamdulillah, sudah pun beberapa episod kita bersiaran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa rahmat, membawa rezeki, membuka segala pintu-pintu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggugurkan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada sidang penonton yang sentiasa setia dengan channel dan juga rancangan Mu Tunggu Aku Tanya ni. Mudah-mudahan ukhuwah di antara kita, hubungan silaturahim sesama kita ini berkekalan sehingga saat kita bertemu dengan Allah dan di saat kita sama-sama berpimpinan tangan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, terima kasih. Kita kali ini nak membincangkan topik yang cukup baik, iaitu topik berkaitan dengan cinta. Ini merupakan satu topik yang saya tahu ramai di luar sana yang tertunggu-tunggu nak tahu apakah di antara doa-doa nak dapatkan pasangan, nak dapat jodoh sebagainya tu, ramai yang sedang menanti nak cari jodoh tu, saya tahu kan. Mungkin juga ada di antara kalangan yang sudah pasangan suami isteri yang nak dapatkan doa-doa untuk mengukuhkan lagi rasa cinta di antara kalangan pasangan. Mungkin juga nak mendoakan yang ibu ayah, nak mendoakan agar ahli keluarga ni sentiasa di dalam keadaan kasih sayang di antara satu sama lain. Itu semua kita akan bincangkan, iaitu berkaitan dengan cinta. Tapi sebelum tu, sekiranya kepada sidang penonton yang masih lagi belum like, subscribe dan juga follow YouTube channel kita ni, jangan lupa untuk melakukan sedemikian. Mudah-mudahan tidak pernah terlepas. Kalau boleh tekan button loceng tu. Lebih senang untuk lepas ni apa saja update boleh terus kita lihat dan kita tonton untuk sama-sama kita tambah ilmu. Jom sama-sama kita selidiki soalan-soalan yang diajukan berkaitan dengan topik cinta. Soalan yang pertama, adakah berdosa jika saya menolak cinta seseorang sedangkan niat saya hanya mahu berkawan, namun dia yang merasakan saya sudah memberi harapan? Ini selalunya berlaku sewaktu mana dalam orang kata situasi belajar ataupun situasi di tempat kerja. Kadang-kadang kita ni dalam erti kata lain ni sebenarnya soalan ni, saya ni syok sendiri. Lebih kurang macam itulah soalan yang lebih simple. Ustaz, saya syok sendiri. Salahkah saya syok sendiri? Itu lebih simple sebenarnya. Jadi adakah salah untuk kita nak mengharapkan ataupun kita menolak cinta seorang yang dia nak kat kita, tapi sebenarnya kita ni niat nak berkawan saja dengan dia? Dalam persoalan ni tidak salah sebenarnya untuk kita menolak, sebab kita pun tahu kita niat kita dengan dia sekadar berkawan. Dan disebabkan itulah kalau kita lihat kembali, Islam sangat-sangat menitik beratkan bab berkaitan dengan ikhtilat. Ikhtilat ni tak salah, tetapi kalau urusan kerja tidak ada masalah, untuk urusan bisnes dan sebagainya tidak ada masalah. Tetapi bila mana urusan yang kadang-kadang ni tak penting pun, contohnya nak buat study group berdua-duaan, tak penting. Sebab apa? Kadang-kadang ianya akan mengundang salah faham di antara dua orang ni. Kadang-kadang ni mungkin dia ni memang betul-betul, yang salah seorang ni mungkin betul-betul dia nak struggle dengan study dia, so dia pun berkawan dengan kawan ni. Tapi takut-takut yang seorang ni pula salah faham, dia ingatkan dia ni syok kat aku kot. Maka timbullah permasalahan berkaitan dengan syok sendiri tersebut. Jadi kalau boleh elakkanlah daripada kita ni nak berdoa. Kalau nak buat study group sekalipun, pastikanlah kita ni ada lagi 3-4 orang yang boleh duduk sekali, yang boleh berbincang. Mudah-mudahan salah faham ini mampu untuk kita hindari. Dan juga kalau boleh, kalau ada masalah macam ni, kalau kita rasakan dia ni sebab dia syok kat kita ni, kalau boleh kita terus teranglah kat dia. Kata kat dia, kita ni saya ni anggap sebagai kawan saja, tak lebih daripada tu. Ataupun sebelum mana nak memulakan persahabatan tersebut, dah bagi tahu siap-siap dah. Tolonglah, no love nah. Bagi tahu siap-siap kepada dia supaya dia tak salah faham. Lama-lama berkenalan ni bukan apa, kadang-kadang yang ketiga ni lah datang, setan ni lah cucuk. Dia ni syok kat kau ni kata. Apa kata kau try sikit tanya ayat per ayat, bagi pick up line ke kat dia kan. Mana tahu sangkut, tiba-tiba duk syok-syok kat dia, tiba-tiba yang kawan tu tak pernah pun nak letakkan harapan cinta dan sebagainya. Jadi kalau boleh, elakkan daripada berdua. Yang pertama, elakkan daripada berdua. Pastikan ada lebih ramai pada saat itu kalau nak buat study group. Kalau dalam keadaan situasi contohnya berkenalan dekat dalam Facebook sebagainya, ini pun satu juga kan. Media sosial ni pun salah satu pengaruh besar juga dalam hubungan-hubungan terlarang ni. Kalau boleh, janganlah terlalu melayan seorang wanita, ataupun seorang wanita ni pula jangan pula terlalu melayan seorang lelaki ni. Kadang-kadang ni bila mana kita terlalu layan, walaupun kita ni hanya sekadar komen ataupun reply dengan simbol good ke, simbol tiba-tiba buat muka emoticon, ada live dekat mata ke, menyebabkan orang yang menerima reply tersebut dia dah salah anggap kata dia ni syok kat aku ni. Rupanya kita hanya sekadar nak membalas. Tapi sebab itulah kita kena hati-hati. Yang pertama tadi saya kata elakkan daripada berdua. Yang keduanya, hati-hati sewaktu mana kita berinteraksi melalui media sosial. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang pertama. Jom kita beralih dengan soalan yang kedua. Ada tak doa khusus untuk mendapatkan jodoh?
Ini soalan yang cukup baik ni. Doa yang khusus untuk mendapatkan jodoh. Rupanya ada hadis Nabi yang menyebutkan berkaitan dengan doa nak minta, bukan minta jodoh tapi minta untuk dicintai. Okey. Apa doa dia? Ada satu kisah ni. Okey, Anas bin Malik dia riwayatkan cerita ni. Pada suatu hari, baginda SAW dia duduk dengan seorang sahabat. Dengan salah seorang sahabat ni, tiba-tiba datang seorang wanita lalu dekat depan dia. Lalu depan dia. Maka pada saat tu Rasulullah tanya, "Kau dah cerita ke kat dia tentang perasaan kamu ni?" Maka pada saat tu dia tak kata, dia kata, "Saya belum lagi." Maka pada saat tu Rasulullah SAW suruh dia pergi bertemu dengan yang dia minat tersebut dan sebutkan uhibbuki fillah. Simple dia. Uhibbuki fillah. Sebutkan aku cinta kamu kerana Allah. Cukup simple doanya, uhibbuki fillah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, satu kisah lagi berkaitan dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah bertemu dengan baginda SAW sebab pada saat dia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan sedih. Sebab apa? Dia masuk Islam tapi ibunya masih lagi belum Islam. Maka pada saat itu dia minta Rasulullah SAW doakan agar ibunya peluk Islam. Maka pada saat itu Rasulullah telah berkongsi satu doa untuk diamalkan oleh Abu Hurairah, iaitu doanya, Allahumma habbib abdaka hadha ila ibadika al-mu'minin wa habib ilal mu'minin. Sekali saya wawarkan, Allahumma habib abdaka hadha ila ibadika al-mu'minin wa habib ilal mu'minin. Dia kena 3 kali baru cukup syarat. Allahumma habib abdaka hadha ila ibadika al-mu'minin wa habib ilal mu'minin, yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini dicintai pada hati orang yang beriman dan jadikanlah ia menyintai orang yang beriman. Selepas mana baginda SAW berdoa sebegini, dia ajarkan pada Abu Hurairah. Maka pada saat itu bila mana Abu Hurairah balik saja ke rumah, ibunya sedang menanti di hadapan pintu dan mengatakan dia pergi mandi sebagainya. Dia suruh Abu Hurairah tunggu sebentar. Dia masuk, dia membersihkan diri dan dia keluar balik bertemu dengan Abu Hurairah. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nampak? Itu penangan hebatnya tu. Jadi kita pun nak minta jodoh macam tu jugalah. Kita doa pada Allah, ya Allah bagikanlah aku seorang pasangan. Kita doa itu dalam hati kita, kita niat, ya Allah jadikanlah kita ni dicintai oleh hati orang yang beriman dan jadikanlah ia menyintai orang yang beriman. Maka pada saat itu kita pun kena hati-hati, kita pun kena memperbaiki iman. Mudah-mudahan Allah SWT makbulkan doa dan hajat kita. Cukuplah 2 doa, saya banyak-banyak sangat lagi. Saya dah jadi macam tukang tilik, tukang sihir pula lah lepas ni. Jadi saya nak elak benda tu. Jadi saya doakan 2 doa ini, mudah-mudahan ia mampu beramal dan mempermudahkan jodoh kita, insya-Allah. Jadi jom kita balik dengan soalan yang terakhir untuk episod kali ini. Soalannya, Ustaz, apakah hukum saya menangguhkan pernikahan kerana saya merasakan yang saya masih muda? Soalan ni cukup menarik. Dia rasa diri dia masih muda tapi dia nak menangguhkan perkahwinan. Sebenarnya kahwin kena waktu muda. Jangan waktu tua baru nak kahwin. Sebab pada saat tu, kalau dah tua baru nak kahwin, maka pada saat tu kita punya fizikal pun dah lemah. Tapi bagi saya ni, kategori tua ni maksud dia 40 tahun ke atas. Sebab apa? Wanita, kajian saya menunjukkan bahawa 40 tahun ke atas, umur 40 tahun ke atas ni, tahap kesuburan seorang wanita itu sudah pun rendah. Dan juga nafsu untuk mendapatkan zuriat sebagainya pun sudah menjadi rendah. Yang lelaki tak ada masalah. Dia umur 70 tahun pun dia masih lagi bernafsu tu. Masalah itu memang untuk lelaki. Memang fitrah lelaki memang macam tu. Jadi untuk wanita ni, saya elok-eloknya waktu mana muda pun lebih baik elok untuk berkahwin waktu muda. Sebab apa? Sebab baginda SAW pernah bersabda, Nabi SAW menyebut apa? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Nabi kata apa? Wahai anak muda, wahai pemuda, sekiranya kamu mampu maka bernikahlah. Nampak Nabi sebut apa di situ? Orang muda. Sebab apa? Orang muda ni kudrat dia kuat, fizikal dia masih kuat, nafsu dia pun masih lagi elok orang kata apa, dan juga dia masih lagi berkemampuan untuk mencari nafkah kepada pasangannya. Jadi ini saya nak syorkanlah, kahwinlah muda. Sebab bila kahwin muda lebih panjang tempoh masa kita untuk menjana saham pahala. Mudah sebenarnya bila mana dah berkahwin ni, lebih mudah untuk melakukan ataupun untuk mendapatkan pahala. Sebab tu Islam sangat-sangat menekankan kita untuk berkahwin. Nabi sendiri pun mengatakan bahawa nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku, maka dia bukan daripada kalanganku. Maksud dia Nabi pun suruh kita bernikah. Sebab apa? Bila mana kita pegang tangan pasangan kita, dah dapat pahala. Walaupun suka-suka kat shopping mall, pegang tangan pasangan kita, dapat pahala. Mandi sama-sama, ni sunnah Nabi, jangan gelak. Mandi sama-sama, pahala.
Tak apa lagi. Tapi itulah, pastikan tandas besar lah. Kalau tandas kecil, janganlah mandi sama-sama, takut tak muat. Okey, jadi banyak lagi nak katakan bahawa mudahnya menjana pahala menerusi pernikahan. Saya syorkan kepada sidang penonton yang masih lagi muda-muda, yang sudah pun ada berkemampuan, dah ada dah pendapatan, dah ada dah gaji, dah mampu untuk menyara pasangan, maka pada saat itu seeloknya bernikahlah. InsyaAllah Allah SWT akan membuka lebih banyak pintu rezeki selepas pernikahan. Apatah lagi bila mana ada anak, bertambah-tambah lagi pula rezekinya. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita, dengan perbincangan kita untuk episod kali ini berkaitan dengan topik cinta, mudah-mudahan ianya menyuburkan lagi rasa cinta kita sesama pasangan kita, sesama ahli keluarga kita. Dan jangan lupa untuk amalkan doa yang saya kongsikan sebentar tadi, iaitu Allahumma habib abdaka hadza ila ibadikal mu'minin wa habib ilal mu'minin. Mudah-mudahan rasa cinta kita pun dengan saya, dengan penonton pun akan semakin bertambah dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Sekali lagi saya wawarkan kepada sidang penonton, sekiranya masih lagi belum like, subscribe dan juga share video ini, jangan lupa untuk melakukan semikian. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bukan kita seorang saja yang dapat. Kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi orang yang kedekut ilmu. Kita sharekan orang-orang lain sekeliling kita juga, ahli keluarga kita, sahabat-sahabat kita juga mendapat manfaat daripada ilmu yang kita dapat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi di lain episod dan rancangan Tunggu Aku Tanya bersama dengan saya Dan Luqman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.